Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Sehat? Baik, Alhamdulillah. Ustaz, malam ni kita ada member baru, nama dia Syed Fakri bin Syed Sheikh Barakpah, my senior kat MCKK, Ustaz. Oh, Datuk Syed ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuan. Apa khabar Datuk? Sihat? Apa baik, alhamdulillah. Lama tak dengar suara ni. Itulah lama kita COVID kan. Kena tutup semua. Allahu akbar. Apa khabar Ustaz? Sihat Ustaz? Baik-baik, sihat. Alhamdulillah. Sekali datanglah ke kelas kita di Bukit Damansara. Kita dah ganti kitab dah sekarang ni. Oh, di Bukit Damansara, hari apa tu? Hari Khamis, setiap pagi Khamis Pagi pukul Khamis. 10.30 sekarang. 10.30, insyaAllah. Nanti I check ada program. Pakai kitab apa sekarang ni? Kita pakai kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab Okey. hadis Imam At-Tirmizi. Imam Tirmizi, okey. Ya, ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, 10.30 ya, tuan. Thursday morning. Okey, insyaAllah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Cuma untuk kelas malam ni takut Datuk tak ada kitab lagi lah kot. Tak apalah, tak apa. It's okay. I can get the kitab. I've got the title. InsyaAllah akan dapat. Tak apa, boleh akhlak Rasulullah SAW. InsyaAllah. Ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, alhamdulillah pada malam ni kita menggunakan kitab akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita sampai pada muka surat yang ke 395 ya. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan yang belum ada kitab, boleh dapatkan kitab ni secara online aja ya, boleh beli kitab ni. Dan nanti detail nanti insya-Allah apa ni pada tuan-tuan ya, kita punya kelas monitor Haji Mat Syah insya-Allah akan bantulah ya. Kita mula balik ya, ambil sikit hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang berada di tengah-tengah buku ni ya. Kita dah baca tapi kita ulang sikit saja hadis ni. Jadi bab besarnya bab yang ke-21 ya, bergaul dengan baik. Jadi maknanya salah satu daripada sifat mulia baginda Nabi SAW ya adalah bergaul dengan baik, sama ada dengan kanak-kanak, dengan orang dewasa ya, dengan hamba dan orang merdeka. Maknanya Nabi punya cara bergaul dengan masyarakat ni, Nabi tak pilih bulu lah kita kata. Ya, Nabi kita panggil bergaul dengan mereka ni sama rata ya. Jadi buktinya ialah hadis Nabi yang bunyinya innar rifqa, Nabi sebut ar-rifqa. Rifqa ni makna sifat lemah lembut. Ya, sifat lemah lembut, penyayang. La yakunu, Nabi kata, ya, la yakunu fi syai'in. Maknanya sifat lemah lembut ni, ya, kalau dia datang pada sesuatu, ya, dalam bab apa pun, illa zanahu, Nabi kata dia akan menghiasi ataupun memperindahkan peribadi seseorang tu. Sama ada dalam bab politik ke, bab ekonomi, bab education, ya, bab kekeluargaan. Kalau dia ada sifat ar-rifiq, ya, ar-rifqa ataupun ar-rifqu, sifat lemah lembut, sifat itu akan mencantikkan ya cara seseorang itu bergaul dengan manusia lain. Ya, kerana bila bersifat lemah lembut ni, orang akan tengok benda tu sebagai satu keindahan. Ya, itu yang pertama. Tetapi ya, kata Nabi wala yunza'u min syai'in. Tetapi kalau sifat ini dihilangkan, mana sifat ini tidak ada ya, dinafikan di dalam sesuatu pergaulan, illa syanahu ya, maka akhlak ataupun kaedah bergaul seseorang itu akan menjadi buruk ya, akan menjadi keji. Mana sifat lemah lembut ni dalam konteks apa pun bagus, melainkan dalam peperangan lah ya. Itu pun bergantung ya. Kalau kita tengok Sayyidina Ali ya, dan seorang musuh ya yang berlawan pedang dengan Sayyidina Ali, bila kalah lelaki tadi, maknanya jatuh pedang dia ludah muka Sayyidina Ali. Ali tak jadi bunuh dia. Maka terkejut musuh tadi ya. Kalau riwayat ni sahih lah ya. Tapi riwayat ni masyhur,
Jadi orang sebut ya, lelaki tadi, musuh tadi sebut, dia kata, mengapa Ali tak bunuh aku? Sedangkan peluang untuk bunuh aku dah terbentang luas. Ali kata, tadi aku berperang kerana Allah. Ya. Tetapi sekarang bila kau ludah muka aku, timbul rasa marah. Bila rasa marah, ya, maka aku buat, ataupun kalau aku bunuh kau, aku bunuh kerana kemarahan. Bukan kerana semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana itu pun boleh kita anggap sebagai salah satu sifat ar-rifq. Ya, sifat yang sepatutnya ada dalam setiap situasi keadaan. Apa berlaku pada musuh tadi, ya? Diriwayatkan bahawasanya musuh itu bersyahadah. Ya, disebut ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maknanya dengan sifat Ali tadi yang tidak meneruskan keinginan dia untuk membunuh lelaki tadi semata-mata kerana apa? Ya, kerana lelaki tadi telah meludah wajahnya. Ya. Jadi bila dia ludah wajah Sayyidina Ali, timbul rasa marah, dia membatalkan niatnya untuk membunuh lelaki tadi. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kepada seseorang tentang perihal yang terdapat pada dirinya. Macam contohlah kita kan, ya, kalau kita bergaul dengan orang. Biasa kita tengok dia pakai baju merah, kita kata, merah sangat ni, ya, merah sangat mangah, ya, merah sangat pangah, ya, tak sesuai ni. Kita selalu kata macam tu. Ya, kita tengok dia dia datang dalam keadaan yang bagaimana, kita akan buat komentari. Ya, kita akan criticize dia. Ya, ataupun kadang-kadang dalam bentuk melawak lah, ya, dalam bentuk gurau sebagainya. Tetapi maknanya kita ada tendensi untuk komen, ya, untuk buat untuk criticize dia. Tetapi Nabi tidak begitu, ya. Ada kisah, ya, kisah ini juga ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya, kisah bagaimana satu hari datang seorang lelaki menemui baginda. Pada waktu tersebut, ya, pada diri lelaki tadi itu ada warna kuning. Maknanya ada saki-baki minyak za'faran. Tuan-tuan tahu za'faran kan? Za'faran ni biasanya dia kita panggil dia warna merah. Ya, tapi bila kita masak nasi sebagai contoh, ya, kita letak 2-3 urat za'faran tu, nasi itu akan jadi kuning, menguning lah. Ya, ni biasa orang masak nasi minyak ke, nasi biryani ke apa, ya, dia akan letak za'faran tu. Ya, za'faran juga boleh kita guna sebagai minuman. Contohnya kita letak dalam botol, ya. Kita ambil 500 ml atau 600 ml, kita buka tudung ni, kita masukkan 2 atau 3 urat za'faran tadi, kita biarkan semalaman, pagi besok kita minum, ya. Airnya bertukar menjadi kekuningan. Ya, jadi dia juga datang dalam bentuk minyak. Ya, macam juga kita kata minyak zaitun, ya, minyak kelapa dan sebagainya. Yang ini minyak za'faran. Jadi minyak tu berwarna kuning, ya. Jadi ketika lelaki ni bertemu dengan Nabi, dia berjumpa dengan Nabi, ya, kesan za'faran tu ada pada ni, ya, sebab za'faran ni biasa digunakan untuk makanan. Ya, untuk makanan, untuk minuman, ya. Dan nampak lelaki tadi macam comotlah sikit, ya. Maknanya dia tidak membersihkan dirinya betul-betul. Ya, mungkin kerana dia dengar Nabi datang ke tempat dia, ke kampung dia, maka dapat peluang nak bertemu dengan Nabi, tak sempat nak bersih-bersihkan diri dia. Maka bila dia sampai pada Nabi, Nabi tidak menyukai hal ini. Ya, Nabi tak suka, ya. Maknanya Nabi tak suka keadaan dia tu. Tetapi Nabi tak cakap. Ya, Nabi tak cakap pada dia, ya. Jadi sebenarnya baginda tidak menyukai hal ini. Akan tetapi baginda tidak mengucapkan, baginda tidak meluahkan apa pun kepada orang tersebut. Ketika orang itu telah pergi, baginda bersabda kepada sahabat yang sedang duduk bersama baginda. Jadi Nabi duduk bersama para sahabat. Jadi bila para sahabat ada ramai itu, ya, Nabi buat komentari, ya. Nabi kata, kalau ada sesiapa di kalangan kamu yang boleh pergi cari sahabat tadi, ya, kalau boleh pergi jumpa dia, tegurlah. Ya, ya, apakah dengan begitu mudah-mudahan dia akan menghilangkan warna kuning tersebut. Maknanya lain kali kalau dia berjumpa dengan sesiapa pun, tidak hanya kepada Nabi, ya, dia akan lebih bersih. Ya, lebih tidy lah kita kata, ya, jangan comot, ya. Maknanya mungkin dia seorang tukang masak, ya, dia mungkin kita kata chef, ya. Tetapi macam tadilah, tak pedulilah apa kerja kita sekalipun, ya. Tetapi macam tadilah, kita bersihkanlah diri kita tu. Jadi Nabi tak suka keadaan dia, tapi Nabi tak sebut. Ya, Nabi tak sampai hati nak meluahkan perkataan tersebut, ya. Jadi dalam hadis walaupun hadis ni kalau tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ataupun dalam Sunan At-Tirmizi, hadis ni bertaraf dhaif, ya. Riwayat daripada Anas bin Malik. Tetapi pengajarannya kita boleh ambil, tuan-tuan. Ya, sebab dia bukan bersifat hukum. Kalau hukum kita tak boleh pegang pada hadis dhaif.
Kalau dia berkait dengan akidah tak boleh, tuan-tuan, ya. Tapi kalau sekadar untuk peringatan, ya, lebih-lebih lagi kita kata dia melibatkan akhlak, ya, maka kita boleh quote, ya, hadis ni. Sebab dalam kitab yang kita belajar ni, kitab akhlak Rasulullah ni, kebanyakan hadisnya adalah hadis sahih dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah sebagainya, betul, ya. Tetapi macam tadilah ada juga hadis-hadis yang bertaraf dhaif, tapi bukan dhaif jiddan. Dhaif jiddan ni maknanya dhaif yang sangat sangat dhaif. Kerana salah seorang daripada perawinya itu pendusta, sebagai contoh, ya, ataupun orang yang pernah tidak amanah sebagainya. Jadi kita tak boleh terimalah, ya. Tapi kalau dhaifnya tidak terlalu dhaif, ya, dan bukan diriwayatkan oleh seorang penipu, pembohong, ya, bukan scammer lah kalau zaman kita, maka kita boleh terima, ya. Lebih-lebih lagi kalau ia bersifat, ya, akhlak ataupun sesuatu yang tidaklah sampai ke peringkat hukum, bukan akidah, ya. Jadi kalau akidah dan sebagainya tak boleh. Ya, hadis dhaif kita letak tepi dululah, ya. Tapi kalau untuk peringatan, untuk apa kita panggil fadail amal, ya, menggalakkan orang supaya buat baik, supaya bertindak dengan baik. Macam sifat comot tadi, jangan comotlah. Ya, kita kata elok biar datang tu walaupun dia tukar masak, tapi kesan, ya, minyak za'faran tadi, ya, saffron, ya, in English kita panggil saffron. Janganlah sampai ada pada muka dia, pada tangan dia, ya. Kalau kita zaman kita, kalau dia tu mekanik, itu sebagai contoh, ya, janganlah sampai kita kata, ya, dia punya comot-comot minyak sebagainya tu, ya, grease dan sebagainya ada pada tubuh dia, ya. Macam kalau dia nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, nak solat kena bersihkan. Memang kena ambil masa lah sikit, ya. Tapi macam itulah, ya. Kerana bimbang takut nanti, ya, wuduk tidak sampai ke anggota wuduk dia, ya. Yang tu bimbang. Jadi apabila lelaki tadi datang, ya, Nabi tak sebut pun, ya. Sedangkan Nabi tak suka penampilan dia tu. Walaupun Nabi tak suka penampilan dia, tapi Nabi tak sebut, ya. Dan falamma qama, ya, maka ketika lelaki tu bangun untuk pergi, ya, qala lil qaum, Nabi pun bercakap pada para sahabat yang ada dalam majlis itu. Ya, Nabi kata lau qultum, kalaulah boleh kamu bagi tahu lahu kepada lelaki tadi, mudah-mudahan tegur dia, ya da'u hazihi sufrah, maka mudah-mudahan, ya, dia akan meninggalkan apa kita panggil keadaan comot tadi, ya. Kalau boleh biar bersih lah sikit, ya. Kita nak jumpa dengan pemimpin kan, sebab Nabi ni pemimpin besar, bukan pemimpin politik saja. Nabi ni bukan military leader saja, bukan political leader, ya. Nabi ni adalah pemimpin agama. Nabi ni adalah manusia terbaik, ya. Bukan manusia terbaik saja, ya. Nabi ni adalah dipanggil sebagai, ya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya. Penghulu pada para nabi dan rasul, ya. Kita panggil khairul anam. Khairul anam maknanya makhluk Allah yang terbaik, ya, dalam alam ini, tuan-tuan. Bukan atas muka bumi je. Di muka bumi, di langit, ya, di antara kedua-duanya, ma bainahuma. Semuanya Nabi ini khairul anam. Maknanya baginda Nabi SAW, junjungan besar Nabi Muhammad SAW ni adalah, ya, adalah makhluk terbaik. Habibullah, ya, Habibullah, ya. Nabi-nabi lain tak dapat gelaran Habibullah, tuan-tuan. Nabi Ibrahim Khalilullah, teman rapat Allah, ya. Nabi Isa Ruhullah, ya, roh yang ditiup oleh malaikat masuk ke dalam rahim ibunya Maryam, ya. Nabi Musa Kalimullah, ya. Tapi Nabi Muhammad SAW Habibullah, tuan-tuan, ya. Sehingga kita kata dalam Quran pun ada surah Muhammad, surah 47, ya. Cuma surah Muhammad ni jarang orang baca, ya. Jarang orang baca surah Muhammad. Surah Ibrahim biasa kita baca, surah Nuh biasa, surah Yusuf biasa. Tapi surah Muhammad jarang orang baca, ya. Tak tahu apa sebab. Mungkin kerana, ya, dia surah yang berada di kedudukan yang ke-47. Ya, bukan di antara surah-surah yang awal kan, ya. Jadi kalau macam surah Yusuf ni awal, surah 12, Ibrahim surah 14, ya. Jadi ni surah-surah Ali Imran contohnya, surah-surah yang awal ni biasa kita bacalah, ya, tapi yang atas-atas tu jarang. Ya, dan mungkin kerana dia agak panjang juga, ya. Kalau surah Nuh kita kata 28 ayat, ya, pendek, tak panjang sangat. Jadi senang, ya. Malah kalau surah Nuh ni, ya, kalau tuan-tuan biasa kalau kita ikut solat solat apa kita panggil, ya, solat panggil hujan, ya, solat istisqa, ya, biasa akan dibaca surah Nuh. Pasal dalam surah Nuh tu ada cerita tentang Allah menurunkan hujan selebat-lebatnya, ya. Jadi itu biasanya dibaca dalam salah satu rakaat, ya, di dalam solat sunat istisqa, ya, dengan harapan, ya, kerana ada ayat yang berkait dengan turunnya hujan, ya, daripada langit,
maka mudah-mudahan bila dibaca dalam solat istisqa maka Allah akan menurunkan hujan juga. Itu kita ambil sempena, dia panggil tafaul. Tafaul ni maknanya satu perbuatan yang dibuat ataupun satu nama yang disebut, mudah-mudahan dengan sebut nama tu, dengan sebut perbuatan, dengan buat perbuatan tu, Allah akan kabulkan permintaan kita. Contoh kita kata cucu kita lah, kita dapat cucu. Kita letak nama, cucu kita lahir kita letak Aiman, kita kata, mudah-mudahan dia jadi lelaki yang penuh keberkatan. Aiman, lelaki yang penuh keberkatan. Sejak dia lahir sampailah dia dewasa, mudah-mudahan. Jadi apa ni, kita letak nama gitu. Kita letak nama anak cucu perempuan kita Fatimah. Maknanya wanita yang selamat daripada neraka, daripada kemurkaan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dia jadi macam tu. Macam itulah tuan-tuan. Itu kita panggil tafaul. Kita namakan rumah kita dengan apa, nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Jadi apa kita panggil, letak nama-nama yang elok tu supaya mudah-mudahan rumah kita tu pun rumah yang terjaga. Rumah yang penuh dengan zikir, dengan bacaan Quran, dengan solat sunat, dengan perkara-perkara baik. Jadi itulah cerita dia tuan-tuan. Okey, setakat ni ada apa-apa komen ataupun apa soalan tuan-tuan tentang hadis tadi, bagaimana lelaki datang jumpa Nabi. Lelaki tu mungkin orang Badui ataupun dia tukang masak yang bukan selalu datang dalam majlis Nabi. Dia pun mungkin tak biasa bila berhadapan dengan Nabi ni macam mana, macam kita lah kan. Bila sultan jemput datang jumpa baginda, dah tentu kita pun nak jumpa sultan ni kita tak biasa. Dia ajar kita protokol, dia ajar kita perkara-perkara yang berkaitan dengan tata cara bagaimana nak berinteraksi di istana tu macam mana. Jadi kita first time kan, kita tak ada pengalaman. Jadi lelaki tadi pula mungkin dia seorang tukang masak, jadi dia ada kesan-kesan asarus sufrah, kesan za'faran, sebahagian kata kesan kunyit. Ada apa kita panggil, ada turmeric, ada kesan kunyit tu, serbuk dia tu pada badan dia tak bersihkan betul-betul, dan Nabi tak suka benda tu. Tapi Nabi tak komen depan-depan dia, untuk jaga dia punya muruah dia. Kalau ada apa-apa silakan tuan-tuan. Ustaz tanya Ustaz. Ya, silakan. Kalau selekeh ni, comok ni, kalau bersangkut dengan adab berdoa, adab membaca Al-Quran ni termasuk dalam ni tak? Termasuklah sebab kita berhadapan dengan Allah. Allah. Lagi kan? Lebih-lebih lagi. Ya. Okay. Ada lagi tuan-tuan, silakan. Kalau ada apa-apa. Ustaz, sifat lemah lembut ni maknanya yang kalau sifat lemah lembut tu ada pada manusia, dia akan mencantikkan akhlak manusia tu lah kan? Betul. Jadi dia ni sifat ni berkait rapat dengan sabar ke Ustaz? Sabar lain. Sabar dia lain walaupun ada sikit lah dia, sebab sifat-sifat mulia ni, sifat-sifat akhlak terpuji ni, dia memang kadang-kadang dia overlap. Tapi dia overlap sikit lah, mungkin 10% dia overlap, 20% overlap. Tapi dia bukan exactly 100% bukan. Jadi kalau kita tengok kan, ar-rifqa ataupun rifku ni kita terjemahkan sifat lemah lembut. Sedangkan kita kata lemah lembut ni macam lemah lembut cakap pelan apa, bukan tu. Bukan tu saja tuan-tuan, itu pun termasuk. Cuba tuan-tuan tengok antara contoh sifat lemah lembut tu ialah Nabi tak tegur seseorang yang bila dia datang dia punya penampilan tu Nabi tak suka. Kita rasa macam Allahu Akbar, janganlah macam ni, kita kata. Tahulah tukang masak, takkanlah kita kata tak cubalah cuci muka dulu ke, basuh tangan elok-elok, proper lah sikit. Sepatutnya begitu. Tetapi dengan sifat rifqu Nabi ni, rifiq ni, Nabi ni, apa Nabi buat? Nabi tak tegur. Nabi terima, Nabi sambut dia, Nabi senyum pada dia, Nabi layan dia. Cuma apabila lelaki tadi pergi daripada majlis tadi, maka Nabi bagi tahu pada para sahabat yang ada dalam majlis itu. Mungkin sebahagian sahabat yang ada dalam majlis itu sekampung dengan lelaki tadi. Jadi bila orang kampung dia sendiri tegur, tok pengulu dia tegur, kita kata wakil rakyat dia tegur, mungkin lebih mudah. Sebab tu Nabi kata kalaulah idza qultum lahu, kalaulah boleh ada di antara kamu yang pergi jumpa lelaki tadi, approach dia, bagi tahu dia bahawasanya kita kalau berjumpa dengan pemimpin ke ataupun orang besar, maka biarlah eloklah sikit. Bukan mesti pakaian tu baru, pakaian cantik tak, tapi kita kata eloklah, nampak bersih. Comot sangat. Macam tu. Jadi itu juga sifat arifku tadi, lemah lembut. Walaupun
kita kata lemah lembut ni macam lemah gemalai ke bedak, ya, bukan tu. Jadi dia luas, ya. Kalau tadi apa ni Kak Zainab sebut tentang sabar, ada elemen sabar juga kat situ, tapi bukan exactly sabar. Sabar dia bab lain yang kita dah belajar sebelum ni, ya. Okey, silakan, ada lain tuan-tuan. Jadi ni nasihat ni 2 in 1 lah Ustaz ya. Dia sebenarnya bukan 2 in 1 ni, mungkin 3 in 3 or 4 in 1. Ya. Nasihat tu kena bagikan pasal dalam surah Asri pun wajib kita bagi nasihat kan. Betul. Ya. Then nasihat tu kena caranya elok depan orang ramai dengan malukan kan. Betul. Kita Kita cari masuk peluang. dalam. Macam tadi kan, Nabi tak tegur, Nabi minta seseorang daripada para sahabat yang ada dalam tu yang mengenali lelaki tadi. Yes. Orang yang mengenali dia, ya. Jadi kita ni bila orang yang kenal kita, orang yang kita hormat, tegur kita, ya, mungkin kita boleh terima lah. Mudah-mudahan macam tu. Macam dakwah ni important lah kan, cara menyampaikan. Ya. Okey tuan-tuan, yang lain silakan. Kak Nomah ada apa? Shirin, ya. Kak Kelly ada apa? Kalau ada benda-benda yang mungkin. Ustaz, saya nak tanya. Silakan. Yang kalau kita relatekan dengan hari ni punyalah keadaan lah kan Ustaz. Sebab kita belajar pasal akhlak ni kan. Kalau orang kata, kalau yang macam social media ni, kan kita nampak macam video kemungkaran-kemungkaran tu secara terang-terangan. So ada yang kata, kalau dibuat secara terang-terang, kemungkaran secara terang-terang, so nak tegur pun secara terang-terang. Macam itu. So ada juga yang netizen secara cakap komen tu secara berdepan kan. So ramai juga yang kata, tak baik aibkan orang, nak tegur secara peribadi macam tu. So maksudnya kalau macam ni, macam mana Ustaz? Kalau untuk kita relatekan dengan keadaan sekarang ni, macam mana nak tegur kemungkaran tu? Sebab kadang-kadang bila, bila contoh statement lah ya, ada seorang ustaz ni contoh, ataupun ada seorang pemimpin, dia buat statement secara public, ya, in public, ataupun melalui social media kan, yang dengar dia tu berjuta, ya, kalau tak berjuta pun kita kata puluh ribu dengar, ya, orang yang ada akses pada social media tu, ya, semua terkesan, ya, sebab dia pemimpin ataupun dia seorang ustaz yang kita kata popular, ya, orang dengar, satu Malaysia dengar, even orang Singapura, orang Brunei, ya, orang di Batam pun boleh dengar, ya. Kalau social media lagi lah, ya, internationally semua orang dengar, berjuta orang dengar. Jadi dan benda tu, ya, boleh memberikan kesan yang buruk, ya, kepada, mungkin dia salah cakap contoh, dia salah bagi fatwa, ya, contoh saya sebut, ya, saya sebutlah ada seorang pendakwah perempuan, kalau saya sebut nama dia, ya, popular dekat Malaysia ni, ya, jadi dia ada orang tanya tentang sesuatu perkara, ya, yang berkait dengan, Ustaz pun pernah sebut dalam kuliah kita, ya, hubungan dia dengan suami dia. Dia ada isu sikit dengan suami dia, kemudian suami dia berpisah tempat tinggal lah. Maknanya tak duduk serumah dengan dia untuk beberapa ketika, beberapa bulan lah mungkin. Sebagai satu bentuk pengajaran, ya. Sebab nak suruh isteri itu keluar, takkan nak suruh isteri keluar. Isteri itu tak bekerja, ya. Lepas tu ada anak-anak pula sekolah di sana kan. Jadi suami tadi ambil pendekatan, suami keluar daripada rumah untuk beberapa ketika untuk meredakan situasi dia dengan isterinya tu. Ya, kemudian dalam keadaan suami tak ada di rumah tu, ya, dia sebab nak give her a lesson lah orang kata, ya, nak bagi dia pengajaran, ya, entah macam mana perempuan tadi bertemu dengan kekasih lama dia. Dalam masa lebih kurang 2 bulan tu bertemu dengan kekasih lama, ya, yang memang dulu ada hubungan baik tapi tak ada jodoh sebagainya. Kemudian berlakulah sesuatu yang tak sepatutnya berlaku. Ya, berlaku hubungan, ya, hubungan seksual antara isteri tadi tu, ya, yang masih isteri orang dengan lelaki tadi, ya. Dan akhirnya, ya, kita kata lepas 2 bulan tu, ya, dan benda tu apa kita panggil, tak ada siapa tahulah. Ya, sehingga suami tu balik, alhamdulillah keadaan reda balik, elok balik apa semua sebagainya. Kemudian isteri tadi mengandung. Ya, isteri tadi mengandung, ya. Setelah dia bersama dengan suami dia, ya, dia bersama juga dengan kekasih dia bersama dengan suami dia pula. Ya, tak lama lepas tu mengandung. Ya, dan dia tak tahu, ya, ni bukan zaman moden. Kalau zaman moden kita boleh buat DNA test. Ni zaman dulu, ya. Jadi macam mana, ya, nak buat? Dan akhirnya, ya, perempuan tadi bertemu dengan mufti, ya, mufti Mesir pada masa tu. Ya, ni berlaku di Mesir ni. Jadi dia bertanya pada mufti, dia tanya macam mana? Perlu tak saya bagi tahu pada suami saya keadaan saya yang telah tersilap, terlanjur dengan kekasih lama saya? Ya, dan tak tahu, ya, sama ada anak ni anak kekasih dia ke ataupun anak suami dia.
Jadi mufti keluarkan fatwa lah, ya, dia kata ada kaedah dalam Islam, kaedah fiqh, ya, al-waladu, anak itu, ya, milik siapa? Ya, milik kepada pemilik apa ni katil tu. Siapakah pemilik katil tu? Suami dia lah. Ya, suami kita, sahibul, ya, sahibul apa kita panggil, ya, sahibus sarir, ya, ataupun sahibul firash. Ya, sahibul firash. Firash itu adalah tempat tidur tu. Ya, siapakah yang memiliki katil tersebut? Siapa punya? Ya, dia kata suami saya punya lah, sebab saya masih bersama dengan suami saya, belum berpisah. Cuma kami ada sedikit perselisihan faham selama lebih kurang 2 bulan, ia tak berjumpa. Ya, pada masa itulah lelaki tadi datang. Jadi kata perempuan ni, boleh tak saya, ya, saya cerita kepada suami saya, bagi tahu dia kemungkinan anak tu bukan anak dia. Mufti kata jangan. Mufti kata jangan, ya. Mufti kata jangan, maka akhirnya apa kita panggil berterusanlah, ya, dan anak tu dinisbah pada suami. Boleh tak dibankan? Jawapannya boleh. Ya, apa kita panggil ikut kaedah fiqh boleh. Ya, sebab yang menjadi sahib al-firash, yang menjadi pemilik kepada katil tu adalah suami dia. Ya, lelaki tadi, ya, kebetulan, ya, ada satu malam tu datang dia bersama dengan isteri lelaki tadi, dan bukan dia terus mengandung, tidak, ya. Lama selepas tu, ya, setelah perempuan tadi bersama dengan suami dia, barulah dia mengandung. Tak tahu macam mana. Dulu tak boleh cek. Ya, jangan bagi tahu, ya, sembunyikan perkara tu, jangan dedahkan, walaupun itu kesalahan dia, tetapi dia tetap berdosa berzina, dia dengan suami dia berdosa, ya. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan suami tak payah cerita. Ya, jadi dengan apa kita panggil, ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala dia kena bertaubat. Ya. Jadi kes yang sama telah ditanya oleh seorang wanita di Malaysia dalam sosial media kepada ustazah ni. Ditanya pada ustazah ni, ya. Dan ustazah ni pun jawapan segera yang berbeza dengan jawapan mufti tadi. Dia kata tak boleh lah, kita kena bagi tahu. Ya, dia cakap tu orang dengar di sosial media, berapa ramai yang dengar. Maka, ya, teguran yang datang juga secara terang-terang juga. Ya, sebab dia tak tarik balik, dia diberi nasihat, ya, oleh Jabatan Mufti Perak, Jabatan Mufti Perlis, dan beberapa jabatan mufti di Malaysia ni tegur ustazah tadi supaya tarik balik. Dia tak tarik. Ya, tak tahulah sekarang mungkin dah tarik, ya. Tetapi teguran-teguran tu datang mula-mula, ya, katanya secara personal. Mana tidak melalui sosial media. Tapi oleh kerana dia tak tarik dan benda tu sudah viral, banyak orang tahu, ya, maka Jabatan Mufti pun buat secara viral juga. Jadi maknanya tengok keadaan. Kalau perkara tadi boleh di-clearkan, ya, dengan secara personal, secara peribadi saja, belakang-belakang, ya, dan ustazah tadi boleh tarik balik, ya, secara sosial media juga, in public juga, ya, sebab dia bagi kenyataan in public, dia kena tarik pun in public juga. Dia kata saya buat silap, minta maaf. Sebenarnya kes yang sama telah ada di negara Mesir, dan Mufti Mesir telah buat keputusan dan dipersetujui. Dan kes tadi senyap, ya, kita kata jangan bagi tahu pada orang lain, ya, sebab mudaratnya akan menyebabkan mungkin berpisah suami isteri itu, ya, berantakan keluarga dia. Jadi oleh kerana itu mufti tadi menasihat, itu dia dengan Allah, dia kena minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak tu nisbah kepada suami. Boleh tak bin atau binti pada suami? Jawapannya boleh. Ya, jadi patutnya ustazah jadi dia buat homework lah sikit, ya, dia carilah, ya, dia search lah dia cari dalam internet ke, tengok kitab sebagainya, baru dia keluarkan pandangan. Kerana apabila orang bertanya kita tak boleh jawab, kita tak boleh terus jawab. Kita kata minta maaf, saya tak ada, ya, I'm not in the capacity to answer your question. Kan mudah aja cakap macam tu. Ya, bagi saya peluang seminggu 2 minggu untuk cari jawapan, nanti insya-Allah saya come back to the question lebih baik. Tapi oleh kerana dia tidak tarik, maka teguran dibuat secara peribadi. Bila teguran peribadi tak terpakai, maka dibuat secara sosial media juga. Itu kalau Ustaz boleh komen pada respon pada soalan Syirin tadi. Okey, Syirin? Okey, faham Ustaz. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lain silakan. Ustaz, boleh saya tanya balik Ustaz? Ya. Boleh ke ataupun banyak sangat? Ni yang tak suka ni, dislike ni, tidak suka ni daripada perbuatan seseorang tu, bukankah dia masuk daripada lagi pada kategori yang kita kata anger tu? Itu berkaitan dengan anger tak? Sama, beza, different saja. Dislike ke, benci ke, all bawa under anger. Yalah, dia boleh control anger. Dia ada ada ranking lah, Dia ada ranking atau pada bawah kategori anger tu masuk dislike, benci, semua tu bawah ni. Betul. Jadi kalau kita dislike something, angry about something, benci about something, kita kena control.
Kita kena kontrol ni hawa nafsu tu. Kita kena kontrol animal soul lah masalah kata. Animal soul. Betul lah kita? Betul lah Betul. ya. Cuma kita Betul, tengok apa kesalahan tadi, sebab kalau dalam hadis Nabi kata ya, iza apa kita panggil ya, apabila kamu melihat ya, iza ra'aita ya, apabila kamu melihat sesuatu kemungkaran ya, man ra'a minkum mungkaran, siapa yang tengok ya sesuatu kemungkaran ya, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya kalau dia berkuasa. Tengok kemungkaran tu apa benda ya. Kemudian kalau dia tak boleh ubah dengan tangan, dia bagi nasihat. Kalau tak boleh bagi nasihat, paling kurang dia benci dan dia rasa marah dengan hatinya. Maknanya dia akan boikot orang tu. Ya, bukan boikot dia tu makna kita tinggalkan dia, tidak, tapi kita tak suka perbuatan dia. Mungkin dengan ada setengah orang mungkin tu, ya, ada setengah orang bila kita bagi nasihat ya, mungkin dia tak pakai, tapi bila kita boikot dia. Ya, kita boikot dia ya. Contoh macam negara-negara barat yang apa kita panggil, yang tunjuk gambar karikatur Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita boikot susu dia, kita boikot dia punya produk apa ni, makanan dia. Dan akhirnya dia respon ya. Itu kadang-kadang ya, adakah itu termasuk marah? Ya, tapi marah yang dibenarkan. Dan macam tadi, kalau kita negara ya, kita boleh ambil tindakan politik. Tapi kalau kita hanya penasihat, kita boleh bagi apa, penasihat, kita boleh advise. Kalau tak pakai juga, paling kurang ya, paling kurang kita boikot lah. Kita tak boleh, kita tak ada kuasa lagi, kita boikot je, jangan beli. Kemungkaran ni Ustaz, dia bawa dia jatuh daripada syariah tu, jatuh daripada benda yang berat, yang haram tu ke Ustaz? Dosa besar ke? Betul lah ya. Jadi kalau kita anger saja tu pun, dislike ke something tu, kita tak semesti jatuh dari kategori tu kan? Yalah, tak mestilah. Tengok apa kesalahan tu, apa yang menyebabkan kita marah tu ya. Mungkin marah tu hanya kerana dia apa kita panggil, macam Nabi, kalau orang tu mengkritik Nabi ya, memperendah-rendahkan Nabi dari segi individu, Nabi tak respon. Contoh ya. Contoh dalam ayat apa kita panggil ya. Dalam pribadi apa, tabat yada abil abi watab. Datuk ni dulu, mute dulu. Datuk mute dulu. Datuk saya mute dulu, saya jawab. Okey. Jadi apabila bila Abu Lahab dia marah kan, celaka ya, celaka Nabi, dia sebut celaka. Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad ya. Adakah hanya kerana engkau nak bagi tahu engkau ni seorang rasul utusan Allah, yang kau kumpulkan kami terpaksa tutup kedai, kami terpaksa menghentikan perniagaan hanya semata-mata nak dengar mesej engkau pada hari ini bahawasanya engkau ni seorang nabi dan rasul. Celaka engkau. Nabi tak jawab tuan-tuan. Ya, walaupun Abu Lahab tu mencelakakan Nabi, sebut taban laka, Nabi tak jawab. Ya, tetapi macam tadilah yang jawab Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa Allah turunkan tabat yada abil lahabi watab. Celakalah ya kedua tangan Abu Lahab, celakalah Abu Lahab. Jadi maknanya Nabi kalau kritikan itu kena pada peribadi baginda, ya, Nabi tak respon. Maknanya Nabi biarkan je. Ya, nanti adalah orang lain akan mempertahankan Nabi. Tetapi kalau dia melibatkan agama, tu tak boleh. Nabi tak boleh sabar, tuan-tuan. Jadi tengok apa benda, tuan-tuan ya, dalam bab tadi. Okey, kita terus sambung di bawah ya. Baginda juga tidak segan-segan untuk meminta izin walaupun kepada kanak-kanak. Walaupun Nabi dengan kanak-kanak, ya. Nabi duduk dengan kanak-kanak dan Nabi ada keperluan lain. Nabi minta izin. Diriwayatkan bahawa pada suatu ketika, ya, ditawarkan kepada baginda segelas air. Ya, ada orang datang bawa air, kemudian baginda meminumnya, ya. Waktu itu terdapat seorang kanak-kanak yang duduk di sebelah kanan Nabi. Kanak-kanak duduk sebelah kanan, manakala di sebelah kiri baginda duduk orang-orang yang sudah tua. Jadi orang veteran, ya, orang pencen duduk sebelah kiri, budak-budak muda sebelah kanan, ya. Kanak-kanak pula. Kemudian Nabi pun bertanya pada kanak-kanak tersebut. Sebab lepas Nabi minum, ya, memang kaedah dia lepas Nabi minum, Nabi nak kena bagi pada orang lain lah. Jadi Nabi patutnya bagi di sebelah kanan. Tapi di sebelah kanan kanak-kanak. Ya, patutnya dalam majlis kita bagi, ya, senior citizen lah minum dulu. Macam kita dengan mak ayah kita kan. Ya, mak ayah lah makan dulu patutnya. Takkan kita makan dulu. Ya, lepas mak ayah kita kata tak apa, minum dulu, makan dulu. Dia dah bagi arahan, tak apalah. Ya, jadi Nabi tengok budak kecil, kanak-kanak. Maka Nabi kata, wahai anak, apakah engkau mengizinkan kepadaku untuk memberikan gelas ini kepada orang tua di sebelah kiri? Ya, sebab kita kena dahulukan kanan. Ya, mana-mana dalam hadis sebut ibda bi yamin, mulakan dengan kanan, ya, bukan dengan kiri. Tetapi sebelah kanan tu kanak-kanak, keutamaan pada orang dewasa. Dewasa duduk sebelah kiri macam mana?
Nabi minta izin. Kanak-kanak tersebut menjawab, ya Rasulullah, saya tidak akan memberikan air lebihan yang tuan minum kepada orang lain. Dia kata tak, dia nak minum dulu, ya. Baginda pun menyerahkan gelas tersebut kepada kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak tu minum dulu. Mana Nabi tanya, walaupun dia budak-budak. Nabi kata, boleh tak nak bagi pada orang tua? Dia kata tak, aku tak akan bagi pada orang lain dulu. Aku nak minum dulu. Dan dia duduk sebelah kanan. Memang kena mula sebelah kanan, tuan-tuan. Ya, memang kaedah, ya, adab makan dalam Islam. Dalam hadis yang sahih Nabi sebut apa? Nabi sebut iza akal tafasamillah. Bila kamu nak makan, sebut nama Allah, bismillah paling kurang. Ya, kul biyaminika, makan daripada sebelah kanan. Mana kalau ada, ya, ada makanan yang di sebelah kanan, ambil yang di sebelah kanan, dan yang paling dekat mimma yalika, yang dekat dan sebelah kanan. Ya, kalau dia tidak menyusahkan. Tapi kalau sebelah kanan tu jauh, ya, yang ada depan kita, mana tak apalah. Ya, depan kita lah, ya. Cuma dalam keadaan tadi, kalau ada di sebelah kanan, utamakan sebelah kanan. Ya, cuma kalau kita tengoklah, ya, macam mana. Kalau sebelah kanan tu, macam kita orang kampung biasa ada air basah tangan, dia panggil basah tangan, bukan basuh tangan. Kalau tuan-tuan nak basuh tangan, basuh dengan sabun apa semua, ya, itu pergi sinki lah. Ya, pergi dekat sinki, ya. Tapi sekarang ni air itu, ya, orang Melayu ni makan dengan tangan, ya, dipanggil basah tangan. Ya, kita basahkan saja kemudian supaya nasi itu tidak melekit. Ya, jadi macam tu cara dia, ya. Jadi oleh kerana di sebelah kanan tu ada air basah tangan, basahkanlah tangan sikit. Ya, kalau ada ulam raja ke ada apa kan, ambil lah dulu, ya, ada salad ke dan sebagainya, ada sambal belacan ke apa. Maknanya macam tu tuan-tuan, sebelah kanan mulakan. Ya, kemudian, ya, barulah, ya, kita ambil daripada yang lain-lain. Ya, jangan cross border tuan-tuan. Ya, jangan oleh kerana ayam masak merah kita suka, ayam masak merah sebelah depan. So kita bangun dan ambil dulu, biar dulu. Ya, sebab itu kaedah menggunakan apa ni, meja yang boleh berpusing dia punya apa tu, tu bagus tuan-tuan. Bagus tu. Ya, sebab kita tak perlu nak bangun. Ya, jadi maknanya kita boleh pusingkan. Tapi kalau kita tengok ada orang tengah ambil barang makan, biarlah dulu. Ya, lepas dia berhenti baru kita tarik ke tempat kita. Macam tu. Tu jauh lebih baik tuan-tuan. Jika Rasulullah tidak melihat salah seorang sahabatnya selama 3 hari contoh. Ya, 3 hari. Contoh kalau macam kelas kita mana dah 3 minggu tengok tak datang, tak ada nama ni. Mana Haji Mat Syah ni? Ya, minggu lepas tak ada, 2 minggu lepas tak ada, contohlah. Haji Mat Syah ada, ya. Tapi contoh kita kata. Jadi tak ada, ya. Nabi selama 3 hari je. Maka baginda akan bertanya pada orang lain, mana sahabat? Jika dia memang sedang tiada, maka baginda akan mendoakannya. Kalau dia tengah musafir contoh, ya, kita doakanlah, ya. Contoh Haji Asy'ari kita, ya, duduk di masih di Kota Kinabalu contoh, di Sabah, kita doakan mudah-mudahan, ya. Paling tak mesti doa dalam bahasa Arab. Ya, kita kata ni di airport ni ustaz, ya, saya nak balik ni, okey, safe journey fi amanillah, ya, boleh, tak ada salah, tuan-tuan boleh. Ya, mudah-mudahan, ya, pergi dan balik dengan selamat. Doa bahasa Melayu pun tak ada masalah. Kalau kita boleh pandai bahasa Arab, pakai bahasa Arab lah. Fi amanillah, mudah-mudahan berada dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dalam rahmat Allah. Ya, tapi kalau kita nak sebut cakap orang putih pun boleh, ya, safe journey insya-Allah. Ya, safe flight kita kata, ya, ataupun selamat pergi selamat kembali. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Sebab kita tahulah kadang-kadang, ya, kapal terbang ni ada delay, ya, ada cancellation, ada macam-macam tuan-tuan, ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Ya, itu kalau dia tidak ada di Madinah pada masa itu. Dan jika ia berada di rumah, baginda akan mengunjunginya. Mungkin dia sakit. Dan jika, ya, Nabi akan menziarah. Kalau dia sakit, Nabi akan ziarah dia, ya. Ada apa kita panggil, ya, dalam tafsir di bawah, ya, ada dalam kitab tafsir Al-Wusul ada cerita. Baginda Nabi selalu memberi maaf kepada orang yang berhak mendapatkannya. Ya, orang yang layak dapat maaf, Nabi maafkan. Ada riwayat suatu ketika ada seorang Arab Badui, ya, dia datang di masjid, dia nak bertemu dengan Nabi, ada persoalan tetapi lama sangat sebab ramai orang bertanya, maka dia tak tahan nak buang air, dia kencing dalam masjid. Tapi tuan-tuan kena faham, ya, masjid yang dimaksudkan di sini ialah masjid yang tak ada kapet, ya, dulu, ya, tak ada tikar dan sebagainya. Pasir je, tanah Madinah. Para sahabat secara terus mencegah dia. Ya, jadi ada yang nak mengherdik orang tu. Baginda bersabda, la tazrimuhu, jangan kamu ganggu dia sebab dia tengah buang air. Ya, bagi dia selesai. Wahariku, bila dia selesai, siram saja ala baulihi, atas tempat yang dia buang air tadi, sajalan satu timba mimma, ya, ataupun dalam riwayat lain disebut zanuban, satu timba lah.
satu bekas ya, air ya, kemudian siram mata tempat yang dia buang air tadi supaya dia apa kita panggil boleh diserap oleh tanah ya, hilang dia punya najis kat situ. Fa inna ma bu'istu mubasyirin ya muyassirin. Nabi kata hanya saja kamu diutus oleh Allah. Kita sebagai manusia. Ya Allah utus kita muyassirin untuk bagi mudah kat orang. Ya, kita memudahkan orang. Walam tub'asu mu'assirin, dan kamu tidak diutus ya dalam keadaan untuk menyusahkan orang lain. Kita tidak diutus untuk menyusahkan orang. Ya, jadi mana dalam bab yang berkaitan dengan perkara tersebut, sebab damage has been done, tuan-tuan. Ya, dia dah buang air dah. Ya. Sebab apa? Sebab kalau kita halang dia, kalau kita tegur dia, kalau kita kejar dia, ya, dia punya damage tu akan jadi lebih besar. Ya, jadi macam mana? Ya, nak mitigate ya damage tu macam mana? Ataupun nak control, ya, sebab damage has been done. Yang boleh kita buat adalah damage control, tuan-tuan. Ya, damage control. Damage control macam mana? Biar dia buat benda tadi dibuang air di situ je tempat tu. Tak ada merebak ke tempat lain, kan lebih mudah. Ya, selepas selesai ya, maka Nabi pun bagi nasihat. Nabi kata apa? Inna hazihil masajid, sesungguhnya ni masjid-masjid ni ya, termasuklah Masjid Nabawi yang kamu buang air ni, la tasluhu li syai'in minal qazar, tidak elok, tidak patut, tidak layak ya, terhadap sesuatu yang berkaitan dengan al-qazar, kekotoran, benda-benda kotor ya, meludah dalam masjid contoh ya, wal baul, buang air lagi-lagi lah, wal khala ya, dan juga buang hajat, maknanya hajat besar ya, big job ya, small job pun tak boleh, big job pun tak boleh ya, meludah dan sebagainya tak sepatutnya, kecuali terpaksa ya. Sebab tu apa kita panggil ya, baju Melayu kita tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok ya, baju orang lelaki ni poket dia sebelah kiri ya, baju Melayu ke baju apalah, baju jubah ke kita kata ya, sebelah kiri ya, kemeja kita ke t-shirt semua kebanyakannya sebelah kiri, jarang sebelah kanan. Dah ada lah sebelah kanan tu ya, ataupun dia dua poket kan, tapi kebanyakannya ada poket sebelah kiri. Dan sebelah kiri tu ada apa kita panggil, ada handkerchief ya, ada tuala, ada sapu tangan. Sebab kalau nak meludah kita kata ya, boleh meludah ambil ya, dan boleh meludah, kemudian kita campak ke bawah sebagai contoh ya, ataupun kita letak dalam poket, tak ada masalah tuan-tuan ya. Jadi jangan diludah di depan ya, tapi sebab tu ludah sebelah kiri. Tuan-tuan nak tengok akhlak orang tu ya, bila dia berjalan dengan kita ya, dia nak meludah, dia nak berkahak ya, dia meludah sebelah kanan. Nampak tak ngaji tuan-tuan ya, orang tak belajar fiqh ya, orang tak belajar adab kita kata. Fiqh satu hal, adab satu lagi ya, mana dia tak belajar ya. Jadi mana kalau nak meludah sebelah kiri ya, meludah sebelah kiri ya. Sebab tu bila kita ambil wuduk tuan-tuan ya, kita tengok orang ambil wuduk, kita nampak, kita duduk sebelah dia, kita tengok dia ambil wuduk ya, bila dia kumur-kumur tengok dia ludah sebelah kanan ke sebelah kiri tuan-tuan, kena ludah sebelah kiri ya. Cuma sebab tu kalau tuan-tuan tengok ya, kalau ustaz lah personally tuan-tuan, bila kita ambil wuduk kita suka duduk paling kiri ya. Kalau katalah ada 5 bench kan ya, ada 5 apa kita panggil bangku kat situ tu, duduk sebelah kiri. Sebab bila kita meludah ke sebelah kiri tak kena orang ya. Cuba tuan-tuan tengok, kadang-kadang ya, tuan-tuan tengok orang ni ya, bila dia nak ambil wuduk dia tengok ya, dia apa ni, tempat semua penuh, sebelah kanan yang ada dia tunggu dulu, dia tunggu orang duduk sebelah kiri. Kita pun kata ini apa Haji, ini sebelah kanan dia, tak apa, dia kata tak apa ya. Jadi dia tunggu orang sebelah kiri habis, dia pergi sebelah kiri. Sebab bila dia meludah tak kena orang. Tapi kalau kita ambil wuduk kadang tuan-tuan dengan paip ya, bila buka tu dengan merecik ke tempat orang, tu benda-benda tu pun sudah ya, boleh kita menentukan apa ni, perangai akhlak seseorang tu ya. Macam masuk tanda senang kan, sebab kadang-kadang dia nak yang mencangkung, tu tak apalah ya. Tapi yang meludah tadi kita kata, ambil wuduk tu paling mudah tuan-tuan. Itu pun kalau ada orang sebelah kiri, kita kena berhati-hati ya, kiri tapi berhati-hati supaya jangan terpercik pada orang lain. Kena pandai-pandai lah benda tu ya. Benda ni nampak simple tetapi tak semua orang peka tuan-tuan ya. Ustaz yakin kita tuan-tuan pun ya, dalam bab ni lepas ni tuan-tuan kena peka. Ambil wuduk, bila kita kumur ya, buang sebelah kiri bukan sebelah kanan ya. Sebab tu kita punya baju sebelah kiri ya, sebab ada ya kita punya sapu tangan. Bila kita nak meludah, tuan-tuan boleh letak dalam apa ni, poket balik, ataupun tuan-tuan letak di bawah, campak ke bawah boleh tuan-tuan ya, tak ada masalah. Dalam keadaan kita sekarang berkapet ya, kita apa kita panggil ya, apa ni, wall to wall punya kapet tuan-tuan. Benda-benda ni kena dipelajari ya. Dan mak ayah ya, kita sebagai orang tua lah yang kena didik anak-anak kita
Guru-guru dah tentulah, ya, sebab kadang-kadang macam tadilah tuan-tuan, guru-guru kadang tak nampak, ya, melainkan dia bersama. Kalau kita berjalan, ya, dengan tuan-tuan guru, ya, dengan orang alim sebagai contoh. Ya, sebab tu bila kita travel dengan orang alim, kita travel dengan orang yang man of knowledge, tuan-tuan, people of knowledge, ya, kita akan banyak belajar. Ya, sebab tu orang suka travel, ya, dengan tuan-tuan guru, dengan ustaz-ustaz, dengan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia boleh belajar. Ya, bukan, ya, macam sekarang orang pergi umrah DIY, bukan salah DIY. Tapi DIY ni tuan-tuan tak ada pembimbing. Walaupun kita dah pergi umrah 7-8 kali, dah pergi haji 2-3 kali, ya. Tapi bila kita buat DIY itu untuk bilik hotel, untuk keselesaan kita, betul. Ya, tapi tak ada orang yang guide kita. Ya, banyak orang pergi mana-mana berjalan, ya, tapi tak ada siapa yang tegur dia, tak ada siapa, ya. Contoh kita pergi, ya, banyak orang pergi Turki sendiri. Ya, pergi ke mana-mana negara lah, ya, pergi ke Europe dan sebagainya, dan kita tak buat homework. Apa antara homework yang kita buat? Kita pun tak tahu orang Turki tu mazhab Hanafi. Kita tak tahu. Tuan-tuan pergi Beijing, pergi Shanghai. Tuan-tuan tahu tak orang Cina tu kebanyakannya mazhab Hanafi? Ya, mazhab Hanafi ni berbeza, tuan-tuan, ya. Walaupun dia masih ahli sunnah wal jamaah. Ya, tetapi dia tak welcome orang perempuan datang masjid. Ya, so kita kena faham benda-benda tu. Kita kata apa masjid ni? Masjid besar di Uzbek tu contoh. Ya, kita kata tempat perempuan pun tak ada. Sebab mazhab Hanafi perempuan sembahyang rumah. Ya. Jarang perempuan suami pergi masjid bawa isteri. Syafi'i lain, ya, Hambali lain, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi Mekah, Madinah, tuan-tuan pergi itu lain. Ya, sebab mereka Hambali. Ya, jadi bila kita pergi dengan ustaz ke tuan guru dan sebagainya, tuan-tuan akan belajar banyak benda. Ya, mungkin, ya, mahal sikit kita kata. Ya, mahal sikit sebab kita pergi, ya, ramai-ramai contoh kan. Ya, walaupun apa ni per head, ya, dia jadi murah lah. Ya, kita kata Allah, saya kalau ramai-ramai tak minat lah ustaz. Ya, ya, memanglah kita boleh buat DIY. Terutamanya umrah. Ustaz tengok ramai orang buat umrah sekarang DIY. Ya, do it yourself. Tak ada masalah dari segi penempatan dan sebagainya. Tapi kita kena engage mana-mana ustaz ke tuan guru yang boleh bimbing kita. Kalau kita ada masalah macam mana? Ya, ustaz tanya tuan-tuan sebagai contoh, ya. Tuan-tuan pergi umrah, pergi haji banyak kali dah, ya. Tapi setiap kali tuan-tuan masuk ke Masjid Haram, tuan-tuan masuk daripada pintu mana? Dia kata ikut di mana hotel saya duduklah. Kalau saya duduk dekat Sofa Tower, saya masuklah pintu paling dekat dengan Sofa Tower. Kalau saya duduk dekat Hilton, saya masuklah ikut Hilton. Kalau saya duduk Intercontinental, bukan macam tu, tuan-tuan. Ya. Dia bukan masalah di mana tuan-tuan duduk, tuan-tuan tinggal. Ya, permulaan kali masuk dalam Masjid Haram tu, kita masuk ikut Babus Salam. Ya, Babus Salam tu jauh sikit, memang jauh. Ya. Jadi dia kalau Sofa Tower dekat sikitlah. Ya, ataupun kita kata hotel apa yang dekat-dekat sekarang, ya. Boleh masuk ikutnya. Mula-mula saja. Kemudian kedua, ketiga, keempat, tuan-tuan masuklah ikut mana pintu, ya, hotel tuan-tuan yang dekat. Orang dah tak peduli, tuan-tuan. Sebab yang pertama, kita tak ada guide. Hidup ni, tuan-tuan, dia kena ada guidance. Ya, dan kita kena ada guru yang didik kita. Ya, tuan-tuan tak boleh, ya. Macam kami lah, ya. Apa ni kita kata puak-puak ustaz, ya. Kita belajar agama, betul. Sampai PhD belajar. Ya. Tapi kita masih lagi memerlukan orang yang menegur, mendidik. Sebab tu kita ada usrah, ya, kita ada apa kita panggil, kita ada daurah, ya. Kita masih lagi pergi dengan tuan-tuan guru bagi tahu orang yang lebih tua daripada kita, orang lebih banyak pengalaman, ya. Sebab kita belajar, tuan-tuan. Ya, kita belajar. Kita kena macam tu. Sebab dalam hidup ni tuan-tuan tak boleh fikir dollars and cents saja, tuan-tuan. Banyak orang fikir dollars and cents saja. Dia kata saya pergi sendiri murah ustaz. Memang murah, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tak ada guide. Ya, tuan-tuan balik, tuan-tuan tak ada perubahan. Umrah yang tuan-tuan buat 10 tahun lepas dengan umrah yang tuan-tuan buat sekarang, sama kualiti dia. Tak, tuan-tuan. Ya, kita punya kualiti ibadah ni dia skyrocketing, tuan-tuan. Dia naik. Ya, dia mesti ada uptrend. Dia bukan stagnan ataupun downtrend, bukan, tuan-tuan. Ilmu dia bertambah, ya. Ibadah, amalan kita, kualiti dia mesti tambah. Sebab tu, tuan-tuan, kalau tidak buat apa nak pergi, ya. Kalau tidak, ustaz lah personally. Buat apa kita nak buat grup, nak buat sebagainya? Sebab kita boleh inculcate knowledge. Kita boleh bagi tahu, kita boleh nasihat sebagainya. Itu tujuan dia, tuan-tuan. Okey, ada apa soalan? Silakan, tuan-tuan. Ya, mungkin tuan-tuan first time dengar benda ni, tapi tak ada masalah. Sebab setiap hari kita belajar, kita datang kelas online ataupun physical classes, tuan-tuan. Tujuan kita untuk belajar. Untuk belajar, tuan-tuan. Apa guna, tuan-tuan? Ni pukul 10 lebih ni. Patutnya tuan-tuan dah berehat dah, boleh tidur dah, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan masih berada di depan apa kita panggil, ya, skrin laptop, tuan-tuan, notebook, tuan-tuan. Untuk apa? Ya, untuk belajar, untuk baiki. Ya, terutamanya kalau kita belajar sesuatu yang datang terus daripada Nabi.
ya, sama ada daripada Al-Quran, ya, kalam Allah ataupun daripada kalam Rasul. Ya, macam bab ni, buku ni tuan-tuan, ya, macam-macam benda kita belajar daripada kitab ni. Tetapi macam tadi tuan-tuan kena take note lah. Ya, tuan-tuan jangan take for granted. Saya kata, oh, saya dah tahu. Dalam hidup ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan selalu cakap, oh, I've already known that. Saya dah tahu benda tu. Kalau macam tu tuan-tuannya knowledge tak bertambah. Percayalah tuan-tuan. Okey, ya, silakan. Ada apa? Ustaz, first time dah Ustaz. Ya. Apa ni, Masjid Madinah pun macam tu juga ya Ustaz? Masjid Madinah tak ada masalah sangat, ya. Sebab rumah Nabi sebelah masjid. Jadi Nabi masuk ikut rumah dia, ya. Sebelah rumah tu tak ada masalah. Masjid ini Masjid Haram Mekah. Sebab Nabi tak duduk Mekah, ya, Nabi duduk Madinah. Walaupun Nabi tu asal dari Mekah, ya, tapi bila Nabi datang Madinah, bila Nabi hijrah ke Madinah selepas hijrah, jadi Nabi datang Mekah tu sebagai visitor. Nabi datang sebagai orang luar, ya, bukan orang Mekah. Jadi sebab tu Nabi masuk ikut Babus Salam tadi. Tapi kalau Madinah memang ada Babus Salam, ya, tapi bukanlah mesti masuk melalui Babus Salam. Tak mesti. Sebab kalau tuan-tuan masuk ikut Babus Salam, ya, bab salam tu orang perempuan tak boleh masuk. Ya, tapi orang perempuan tak boleh. Di Madinah, Mekah boleh, Mekah tak ada masalah, semua orang boleh masuk daripada pintu, ya, antara sa'i Marwah dengan Safa tu boleh. Mekah saja, bukan Madinah. Kak Maritun. Okey, terima kasih Ustaz. Sama ya. Lain? Ustaz, Sorry, go ahead. Silakan. Apa Kak Zainab? rujuk hadis tu, apa beza muyassirin dengan muassirin? Muyassirin yang memudahkan. Kita dalam hidup ni bagi orang mudah, ya. Kalau contoh kita kata pusat zakat lah kan. Pusat zakat ni bagi mudah lah. Orang nak bayar zakat pun bagi mudah. Orang yang menerima zakat bagi mudah, ya. Kalau kita boleh tolong orang tu isi borang pun, sebab orang kampung kadang-kadang tak belajar tinggi pun. Ya, suruh isi borang tu kadang dia tak berpandai. Kita sebagai pegawai kita layan lah. Bagi mudah. Ya, itu bagi mudah. Muassirin kita kata, ya, kita dah sediakan borang, isilah sendiri. Ya, takkanlah saya pula. Tu muassirin. Yang memudahkan urusan, muyassirin. Yang menyusahkan orang dapat duit tu bukan duit kita pun, kita pegawai saja. Ya, kita menteri saja, kita panggil kita wakil rakyat saja, kita adun saja, kita salurkan saja, ya, bukan duit kita pun. Jadi oleh kerana itu mudahkan orang, ya. Kalau ada benda yang kita boleh cut the protokol, lagi bagus tuan-tuan, ya. Sebab dalam hidup ni kena macam tu. Kita jangan terlalu berkira sangat dan jangan terlalu menyusahkan orang. Kalau ada benda yang kita boleh mudah ada tuan-tuan. Ya, tapi jangan melanggar undang-undang, melanggar hukum, tak boleh, ya. Kita kata boleh cut short, ya. Ada benda boleh cut short, ada benda tak boleh. Ya, benda-benda macam tu. Okey, apa Kak Zainab? Okey, terima kasih Ustaz. Sama, ya. Ya, tuan-tuan, apa ni Kak Noraini, ada apa? Kak Norma, ya. Ustaz, katalah situasi kita sekarang, ada sebelah kanan kita macam tadi kan yang Rasulullah bagi minuman kepada kanak-kanak dulu. Ya. Jadi kalau sebelah kanan kita kanak-kanak dan sebelah kiri kita orang yang lebih tua. Kalau kita nak bagi itu kepada orang yang lebih tua supaya nak menghormati orang lebih tua tu, nak macam mengajarkan kepada kanak-kanak tu macam hormatlah kepada orang tua. So bagi keutamaan. Salah ke Ustaz? Ke kena ikut? Memang salah. Sebab kita kena bagi orang sebelah kanan. Sebab kaedah dalam Islam bagi pada orang yang sebelah kanan. Kalau sebelah kanan tu kanak-kanak patutnya priority given to adults, ya, untuk orang dewasa. Kita kena minta izin macam Nabi tadi. Yang Nabi ajar tu dah perfect dah tuan-tuan. Ya, minta tanya pada kanak-kanak tadi, ya, kalau nama dia Ahmad, Mat, ya. Kalau ustaz nak bagi pada Haji sebelah ni boleh ke? Oh, dia kata lepas kita kena utamakan kanan. Budak tu kata tak boleh, saya nak minum dulu. Kena bagi kat budak tu. Ya, kena minta izin. Sebab tu nak tunjuk Nabi ni arifku tadi, ya, Nabi punya sifat lemah lembut tu sampai ke peringkat Nabi minta izin pada kanak-kanak. Walhal kita kata Nabi kan, patutnya Nabi ni bagi je kepada orang tua, tak boleh. Ya, memang Nabi ajar macam tu. Walaupun dia tidaklah berdosa. Bukan makna sampai peringkat berdosa. Kalau kita bagi pada orang tua dulu berdosa. Dia tak sampai peringkat berdosa. Tapi dari segi adabnya. Sebab adab ni dia menyempurnakan. Ya, manusia ni diukur, dilihat keterampilannya melalui adab dia. Kita tengok dia dengan mak ayah dia macam mana. Kalau dengan mak ayah dia pun kita kata, ya, suara tinggi, ya, maknanya berkasar sebagainya.
So macam mana kita expect dia dengan orang lain? Ya, macam mana? Ya. Jadi kita kena tengok dia dengan family dia macam mana. Ya. Kadang-kadang kita dengar-dengar orang cakap, kita tak tengok depan mata. Kita jangan jump into conclusion, tuan-tuan. Ya, sebab kita tak tahu. Ya. Yang kita tahu pasti okey. Ya. Tapi kalau kita tak tahu, kita kata mungkin ada benda lain kot. Ya. Ada benda lain yang menyebabkan orang tu jadi macam tu. Kita tak tahu kadang-kadang. Ya, kita tak tahu. Ya. Kalau kita pasti tak apa. Tapi kalau kita tak tahu, biar dulu. Kita tanya dia. Personally kita jumpa dia. Okey, ya. Ada apa lagi? Silakan tuan-tuan kalau ada. Okay, Ustaz, macam terima kita kasih, Ustaz. basuh, sorry. Macam kita basuh muka, basuh dalam mata, basuh muka, mulut dalam besin, Ustaz. Besin. Kita besin basuh muka dalam bilik air kan? Kita kumur kan? Selalu kita kumur, kita buang air direct. Jatuh kepada tempat besin tu kan? Kita ambil air pun direct kan? Kita tak kanan, kita tak kiri. Itu macam mana, Ustaz? Adakah keadaan yang kita tak perlu ke kanan, tak perlu ke kiri? Kita macam Kalau basuh boleh mulut. ke kiri sikit boleh. Ke kiri sikit. Sebab sinki tu besar kan. Jadi kalau kita kumur ke kiri sikit. Maknanya jangan sampai terpercik pula kan. Ya. Tapi maknanya cuba juga. Cuba kena usahakan. The best that you can do lah. Okey. Ya. Adakah sebabnya adakah sebabnya diberikan kenapa kiri kanan? Adakah sebabnya? Ustaz? Secara umum ya, sebab yang di kanan tu yang mencatat kebaikan-kebaikan. Ya, kebanyakannya ya. Sebab benda-benda macam tadilah kan, macam orang tanya kita, pasal apa kita basuh najis dengan tangan kiri? Itu susah nak jawab. Sebab biasa tangan kanan tu memang untuk benda-benda baik. Ya, sebab Nabi suka menganan, pakai kasut pun kan tangan kanan, kaki kanan dan sebagainya kan. Jadi kadang-kadang reason ni macam tu aje. Dia tak adalah solid reason kita kata ada sebab-sebab tertentu. Ya. Okey. Yalah, betul lah. Okey. Ni satu lagi Ustaz kata tadi tu yang orang dalam masjid tu kan dia buang air tu kan. Itu bawah lemah lembut ke bawah forgiving ke? Tu masih bawah Arif Kul. Arif juga lemah lembut ya. Bab ni dia buku kita ni Datuk, dia memang ikut bab. Ini dah sorry to say ni dah bab 21 dah. Kita dah belajar. Tak apa. Ada Okey. nanti Datuk dapatkan buku, Datuk kena tengok balik. Pasal Ustaz kata forgiving tadi tu lemah lembut jugalah ya. Termasuk. Mungkin ada 20%, 30% apa kita panggil overlapping ada. Bukan Ustaz sebut forgiving tadi. Ada forgiving dari orang kita forgive kan orang hutang tak bayar atau orang mengumpat kita forgive. Itu dah forgive betul kan? Itu bukan lemah lembut. Itu bab lain. Itu bab lain kan? Okey, jadi Nabi beri teladan kepada setiap suami Muslim untuk melayan isteri mereka dengan baik dan lembut. Ya, jadi macam tadilah sesuai lah. Ya, tapi kalau isteri tu tak dengar cakap, ya kita dah bagi tahu dah. Ya, solat tu biar di awal waktu, orang perempuan ni jangan ujung-ujung baru nak sembahyang. Ya, jadi dia angkat suara sikit, berkeras sikit. Ya, perlu juga. Jangan diam, ya, lembut aja. Lembut tak kena tempat, tak boleh tuan-tuan. Ya, maknanya doing the right thing at the right time and at the right place. Ya, itu baru betul tuan-tuan, ya. Kadang-kadang ya kita buat sesuatu tak kena pada tempat. Ya, ada benda yang kita boleh berlembut, kita berlembut. Ada benda yang kita kena tegas, bukan makna kasar, tapi kita tegas. Ya, jadi Nabi suruh buat begitu. Okey, kita ambil contoh. Ketika Aisyah radhiyallahu anha cemburu dia. Memanglah sifat cemburu semua orang ada. Ya. Baginda merasa maklum, nak baginda tahu, baginda menghormati fitrah dan sifat perempuan yang ada pada Aisyah tu. Dalam hal ini ada sebuah riwayat daripada Anas bin Malik, ya, suatu hari ada beberapa orang sahabat yang datang bersama Nabi makan di rumah Aisyah. Ya, rumah tu rumah Aisyah, maknanya bilik itu bilik Aisyah, ya. Sebab Nabi ada 9 isteri, 11 isteri lah, ya, 2 meninggal, seorang Khadijah meninggal di Mekah dan Zainab binti Khuzaimah, ya, isteri yang kelima, ya, dia wafat di Madinah. Jadi Nabi kehilangan isteri pertama dan isteri kelima. Yang lain semua ada dengan Nabi sampai Nabi wafat, ya, pada usia 63 tahun. Nabi ada 9 isteri lagi. Jadi 9 isteri ini semua ada bilik dan rumah masing-masing. Bukanlah rumah, kita nak kata rumah tu bukan rumah tuan-tuan. Sebab tu Quran menyebut, ya, Al-Hujurat, surah Al-Hujurat. Ya, bukan surah, ya, pada perkataan baitun atau buyutun, bukan. Kalau baitun rumah besar, ya, rumah tempat bermalam betul. Kalau hujrah ni kecil aja tuan-tuan. Ya, sebab tu Nabi solat, ya, bila Nabi nak sujud, Nabi sentuh, ya, Aisyah, ya.
supaya Aisyah tarik kakinya supaya tidak mengganggu tempat sujud Nabi tu. Ya, nak bayangkan betapa kecil dan sempitnya ya bilik ya isteri-isteri Nabi ni sebahagiannya. Jadi oleh kerana itu ya mereka datang rumah Aisyah yang berada betul-betul di sebelah Raudhah. Ya, kemudian datang satu talam makanan, satu hidangan datang. Ya, dikirim oleh Ummu Salamah. Rumah Aisyah, tiba-tiba Ummu Salamah. Ya, jadi Aisyah anggap Ummu Salamah ni dia interfere lah. Ya, jadi tuan-tuan tengok ya, cerita-cerita macam ni dia duduk dalam sirah tuan-tuan. Dalam kitab sirah, dalam kitab hadis, ya, dia duduk dalam ni. Dalam kitab fiqh kadang-kadang kita tak jumpa benda-benda ni tuan-tuan. Ya, sebab dia duduk dalam bab akhlak. Fiqh ni ialah halal haram. Fiqh ni ialah apa kita panggil ya sah batal. Ya, dia direct to the point aja tuan-tuan. Cerita-cerita dia background history ni tuan-tuan, ya, background story ni duduk dalam sirah Nabawiyah. Dia duduk dalam kitab-kitab hadis macam Syama'il Muhammadiyah, dalam Bulughul Maram, ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, dalam kitab-kitab macam ni dia duduk. Kitab-kitab ni kurang kita belajar tuan-tuan. Kita belajar juga Riyadhus Shalihin, kita belajar juga ya Hadis 40, tetapi pendetilan dia tu, dia punya cerita di sebalik tu, ya. Kalau kita terus direct to the point, terus pada hadis saja, ya, kita tak dapat melihat dia sudut-sudut pandangan yang berbeza tuan-tuan, different perspektif. Jadi Ummu Salamah ya, dia bawa makanan, hantar makanan. Mungkin bukan Ummu Salamah lah yang menghantar, mungkin anak dia, mungkin pembantu rumah dia, ya. Diletakkan di hadapan baginda, baginda bersabda kepada kami, "Mari sila makan." Sambil meletakkan tangan baginda di atas makanan dan kami juga melakukan hal yang sama. Ya, sehingga kami makan bersama. Padahal ketika itu Aisyah sedang membuat makanan. Maknanya makanan yang Aisyah nak buat tak siap lagi. Ya, yang dibuat tadi, yang dah makanan yang siap tadi adalah daripada rumah Ummu Salamah, ya. Padahal ketika itu Aisyah sedang membuat makanan. Ketika dia melihat makanan yang dikirim oleh Ummu Salamah, ya, ia pun segera memasak masakannya. Ummu Salamah ni duduk bilik Aisyah, sebelah bilik Aisyah adalah bilik Saudah binti Zama'ah, isteri kedua Nabi. Di belakang rumah Saudah adalah rumah Ummu Salamah. Tuan-tuan jangan lupa Ummu Salamah ada anak perempuan. Ya, mungkin kerja-kerja rumah tu dia boleh bantulah, sebab tu dia cepat. Ya, Aisyah dia bersendirian, ya, dia apa kita panggil, ya, one man show ajalah. Jadi oleh kerana itu, ya, maka lambat sikit masak, ya. Jadi setelah makanan itu masak, dia terus membawanya dan meletakkan di hadapan para sahabat serta mengambil talam Ummu Salamah kemudian dipecahkannya. Ya, tak tahu macam manalah, ya. Tapi mana dalam hadis pun sebut macam tu. Rasulullah bersabda, makanlah dengan menyebut nama Allah. Tetap juga bismillah. Ya, daripada talam Aisyah, ibu kamu sedang cemburu, Nabi bagi tahu. Ya. Setelah itu baginda memberikan talam Aisyah kepada Ummu Salamah sebagai ganti, ya. Dan baginda bersabda, makanan diganti dengan makanan dan talam diganti dengan talam. Ya. Jadi makanan Aisyah datang, ganti makanan Ummu Salamah. Tapi talam Ummu Salamah yang pecah diganti dengan talam Aisyah. Macam itulah tuan-tuan, ya. Ketika Rasulullah sedang berjalan bersama Aisyah, baginda kadang-kadang bergurau. Ini cerita lain lah. Kita pergi, ya. Ada nombor 7 tadi. Ya, ada nota kaki nombor 7 di bawah ada Syarah Zarqani. Kalau Ustaz boleh tambah sikit kat situ, tuan-tuan boleh tambah. Syarah Zarqani ini adalah kitab syarah hadis Imam Malik, ya. Imam Malik dia ada kitab nama Muwatta' Malik. Kalau Bukhari Sahih Al-Bukhari kan. Kalau Imam Muslim Sahih Muslim. Kalau Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Nasai ini kita panggil Sunan. Tapi kalau Imam Malik, nama kitab dia Muwatta' Malik. Ini Imam Malik guru Imam Syafi'i. Ya, jadi kitab-kitab ni ada ulama-ulama yang mensyarahkan hadis dia, yang interpret, yang mendetailkan, yang bagi background history, background story dia. Jadi Imam Az-Zarqani yang tulis kitab ni. Jadi dia lah cerita secara detail ni. Ya, cerita tentang bagaimana ketika pecah, ya, bekas makanan yang dihantar oleh Ummu Salamah tadi, Nabi gantikan saja dengan yang Aisyah punya. Ya, jadi maknanya ada riwayat dalam kitab Muwatta' Malik, ada cerita tuan-tuan. Okey, ada apa? Silakan. Tentang pecah pinggan ni. Kalau ada soalan, ya. Ada apa? Silakan, ya. Kak Noraini ada apa? Ya. Kak Jamilah, ya. Kak Maria ada apa lagi? Ya. Syirin ada apa, Syirin? Tak Kalau boleh ada. kata Aisyah ni tak sabar. Tak boleh lah kata macam tu kan, ya. Dia bukan isu sabar, dia isu cemburu. Ya, sebab ya bila giliran Aisyah, patutnya isteri lain kena faham lah. Ya, tapi macam Ummu Salamah, dia bukan nak interfere. Mungkin memang makanan tu sudah ada di rumah dia.
Jadi bila dia mendengar ada para sahabat, beberapa orang sahabat berada di rumah Aisyah, dia nak tolong. Niatnya baik. Ya, tetapi caranya mungkin tak betul. Ya, kerana kebetulan ya masa makanan dia datang, makanan Aisyah belum siap. Dia timing tu, ya, macam wrong timing kita kata. Ya, tuan-tuan kena faham lah. Tuan-tuan belajar management kan, macam tu lah. Wrong timing. Ya, apa ni, right intention tapi wrong timing tuan-tuan. Ya, wrong timing tak macam tadilah. Kalau mungkin Aisyah punya makanan dah siap, ya, kemudian mereka makan, tiba-tiba Ummu Salamah punya datang untuk tambahan. Mungkin okey. Kemungkinan. Ya, tapi sebab dia datang dulu. Ya. Jadi Ummu Salamah ni dia anak dia 4 orang tuan-tuan. Ya. Jadi Ummu Salamah ni adalah seorang balu, seorang janda, anak 4. Maknanya tuan-tuan fahamlah, ya. Orang yang anak ramai ni dia memang dia apa kita panggil, dia multi talented, ya, multi skill tuan-tuan, macam-macam benda. Boleh menyapu, boleh basuh kain, boleh tu, boleh masak, boleh macam-macam. Ya, mak kita sebagai contoh, ya. Kita adik-beradik 8 orang. Macam mana mak kita handle? Semua jalan lancar tuan-tuan. Ya, dia make sure pula kita buat homework, assignment apa semua sebagainya, semua jalan. Walaupun dia bukan belajar tinggi pun. Tapi dia make sure anak-anak semua, ya, apa kita panggil, homework, assignment semua tip top. Ya, ulang kaji pelajaran untuk exam untuk apa semua okey tuan-tuan. Ya, macam mana, ya. Sedangkan kadang-kadang ada orang, ya, dia macam tadilah anak seorang aja, ya, tapi kelang kabut. Ya, yang anak 5 okey aje. Jadi masing-masing lah. Jadi tuan-tuan jangan rasa ni lah, ya. Dan Aisyah pula kita tahu dia ada kakak, dia ada Asma yang bezanya umur 10 tahun. Jadi mungkin sebahagian kerja rumah Asma yang buat. Ya, sebab dia kakak. Ya, bukan mana Aisyah tak buat dah, tapi macam tadilah. Ya, kerana dia bongsu. Ya, jadi faktor-faktor tersebut kita kena ambil kira tuan-tuan. Dalam pengurusan kita kena ambil kira benda-benda macam tu, ya. Sebab semua tu ada sebab musabab, ya. Semua tu matters, ya. It does matter tuan-tuan. Ya, bila it does matter tu kita kena ambil kira benda-benda macam tu. Ya, wrong timing. Niatnya baik, ya, right intention of Ummu Salamah, but wrong timing. Patutnya, ya, macam tadilah. Tapi dia niat orang baik, macam kita kan, kita nak bagi sesuatu, kita bagi je. Ya, bukan kita nak fikir apa-apa, tak, ya. Niat tu ikhlas dan dapat pahala. Tetapi mungkin dari segi pengurusan kurang tepat. Kerana apa? Aisyah punya makanan tak siap lagi. Macam tu jawapannya tuan-tuan. Okey, ada apa? Silakan. Kalau ada lah. Tak ada? Ustaz, Ya. Ya, Kak Zainab. Ummul Mukminin isteri Rasulullah ni kan orang yang yalah beriman semua kan. Betul? Saya rasa tak mungkin Aisyah tu memecahkan dulang tu. Tak, jangan cakap macam tu. Ya, manusia tetap manusia. Ya, itu belum dengar. Kalau Kak Zainab baca riwayat hidup Aisyah, ada macam-macam benda lagi. Ya, yang mungkin kita akan terkejut tengok, Aisyah buat macam tu. Dia tetap manusia. Tapi dia tidak mengurangi kehebatan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tetap isteri Nabi di syurga besok. Ya, tetapi nak bagi tahu sifat manusiawi adalah sifat manusiawi. Itu memang sifat manusia. Patutnya cemburu pun tak ada, mana boleh tuan-tuan. Cemburu tu memang sifat natural manusia. Ummu Salamah pun macam tu. Sebab tu Ummu Salamah bila Nabi offer dia untuk jadi isteri, Ummu Salamah tak nak terima. Pasal dia kata aku bimbang takut cemburu aku ni akan menyebabkan aku berdosa. Ya, sebab Ummu Salamah ni sebab apa? Sebab dia anak 4. Ya, dia tahu, ya, macam mana kisah seorang isteri. Ya, nanti dalam keadaan suami datang dia tak boleh nak melayan, anak-anak kecil, perhatian apa semua sebagainya kurang. Jadi dia kata takut benda tu akan menyebabkan dia berdosa. Ya, tapi Nabi kata insya-Allah sifat cemburu tu aku doa supaya dikurangi. Bukan hilang, dikurangi, ya. Dan anak kamu adalah anak aku. Maknanya isteri lain yang boleh jaga anak-anak tu. Jadi akhirnya diterima juga tuan-tuan, walaupun dengan berat hati. Kerana para isteri Nabi ni macam itulah, mereka manusia biasa. Ya, cuma mereka ada kelebihan sebab mereka ni automatik ahli syurga sebab isteri Nabi dengan syarat tidak dicerai semasa hidup di dunia. Dia Kak Zainab kena tengok macam tu. Ya. Okey, ada lain silakan. Ada apa? Ustaz, terima kasih, faham. Ya, sama. Ketika Rasulullah sedang berjalan bersama Aisyah, baginda kadang-kadang bergurau dengan mengajaknya belum berlari. Ya, tuan-tuan boleh tengok, Ustaz dah sebut banyak kali dah. Ya, tuan-tuan boleh tengok banyak elemen-elemen sirah ni masuk dalam nasyid-nasyid. Ya, antaranya oleh Mahir Zain. Ya, tuan-tuan boleh tengok je lagu Mahir Zain, nasyid Mahir Zain, tajuknya The Chosen One. Ya, Nabi ni Al-Mustafa, An-Nabiyul Mustafa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Mustafa. Ya, dalam bahasa orang putihnya ialah The Chosen One. The Chosen One tu ialah nasyid yang dibuat oleh apa kita panggil, ya, oleh satu grup, ya, yang dinyanyikan oleh Mahir Zain, ya. Ada cerita, dia tunjuklah.
macam mana jiran ya, jiran buang sampah dekat rumah Maizin ya. Tapi bila jiran tu sakit ya, Maizin sediakan masakan, balas kejahatan dengan kebaikan. Ya, tunjuk seorang kanak-kanak tengok anjing tu haus, dia ambil masukkan dalam kasut dia, bagi minum anjing. Ya, itu real tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok dalam nasyid tadi ya, lebih kurang 5 minit durasi dia. Cerita seorang suami berlari dengan isteri ya, belum berlari kemudian tengok ada orang main api dekat satu kawasan lapang ya, dia layan isteri dia untuk tengok tadi, macam Nabi dengan Aisyah juga ya. Dan cerita-cerita lain ya yang berkait dengan sirah yang digarap dalam lagu nasyid The Chosen One tu ya. Tuan-tuan tengoklah ya, nanti boleh tengok dalam YouTube ada. Ustaz dah sebut banyak kali tapi Ustaz rasa tuan-tuan tak tengok ya, sebab tuan-tuan kata alah baik kita dengan hadis dengan Quran kan. Boleh tuan-tuan, tak ada masalah, tengok ya. Nasyid-nasyid yang bagus ada banyak dalam pasaran ya. Sami Yusof sebagai contoh ya, pun banyak dia punya video klip bagus tuan-tuan ya. Hijaz, kumpulan Hijaz, kumpulan Rabbani ya. Nasyid-nasyid daripada kumpulan daripada Indonesia, daripada Turki ya, daripada bagus, ada banyak yang bagus-bagus tuan-tuan. Especially ya dokumentari, drama dokumentari ya, yang dibuat oleh satu grup daripada Kuwait tuan-tuan ya. Doktor siapa nama dia ya, Tariq Suwaidan ya, seorang doktor PhD dalam petroleum engineering ya. Jadi kita panggil masa ustaz di US dulu, masa kita belajar bachelor, budak-budak lagi lah ya. Dr. Tariq Suwaidan ni dah buat PhD dah ya, senior lah ya. Tapi kita biasalah dengar kuliah-kuliah dia orang Kuwait ya, pandai cakap Arab lah, memang orang Arab ya. Kita pun ada ambil banyak pengajaran daripada dia tuan-tuan. Jadi bila dia terlibat dengan dakwah ya, dia buat dokumentari kita panggil drama tadi ya, kita panggil ya, Laukana Bainana tu. Laukana Bainana tu nasyid yang jadi kita panggil, yang jadi dia punya lagu tema dia ya. Lagu tema untuk dokumentari tadi sangat menarik tuan-tuan, sebab dia cerita tentang masalah umat Islam zaman ni apa dia. Masalah membazir, masalah berlebih-lebihan, masalah macam-macam ya dalam dokumentari itu. Ya, dulu ada di TV Hijrah tapi sekarang dah tak ada. Ya, mungkin dah habis lah ya siri tu. Tuan-tuan boleh try tengok di YouTube ajalah, ada insya-Allah. Okey ya. Jadi cerita Nabi bergurau dengan isterinya, kadang-kadang Aisyah menang dan kadang-kadang Rasulullah yang menang ya. Kemudian baginda bersabda, semalam engkau yang menang, sekarang berganti aku pula yang menang. Maknanya sampai peringkat begitu boleh gurau dengan isteri. Jangan mentang-mentang kita AJK surau dah ikut usrah sebagainya ya. Kita tak ada dah sifat arifku pada pasangan kita. Ya, jangan macam itu tuan-tuan ya. Ini ada banyak riwayat ya, dalam kitab Ihya pun ada ya. Aisyah meriwayatkan pada suatu hari saya mendengar suara beberapa orang Habasyi. Habasyi makna orang kulit hitam ya, daripada Eritrea ya, bukan Ethiopia ya, Eritrea. Dan yang lain sedang bermain pada hari Asyura ya. Pada hari Asyura makna pada 10 Muharram ya. Kita akan masuk bulan Muharram lah setelah berakhirnya bulan Zulhijjah kita ya. Kemudian Rasulullah bersabda kepada saya, apakah engkau ingin melihat mereka bermain ya. Jadi sebahagian kata dia bermain pedang ya. Jadi mereka buat kita panggil ya, buat pertunjukan lah ya. Saya menjawab, ya saya ingin. Maka baginda mengutus seseorang kepada mereka untuk pergi ke masjid. Setelah itu baginda berdiri di antara dua pintu ya, dan meletakkan tangan di atas pintu dengan menjulurkannya, sedangkan aku meletakkan dagu di atas tangan baginda ya. Jadi maknanya bukan letak atas kita panggil tingkap ke apa ya, sakitlah nanti. Nabi letak tangan baginda, maka dagu Aisyah berada di atas tangan baginda ya. Jadi bila dah selesai ya, beberapa lama baginda bertanya pada aku, kata Aisyah, apakah engkau sudah puas? Saya menjawab sudah. Baginda pun memberikan isyarat kepada mereka untuk menyelesaikan permainan dan pergi meninggalkan tempat itu. Maknanya cukuplah ya, sebab Aisyah sudah selesai, sudah puas melihat permainan tadi. Aisyah juga meriwayatkan bahawa pada suatu hari dia melihat orang-orang Habasyi bermain dengan berlari ya, mereka di dalam masjid, maka Umar membentak mereka. Maka baginda bersabda kepadanya, ya Umar ya, da Bani Arfidah ya, yal'ab. Jadi biarkan ya Bani Arfidah ni, satu puak kita panggil orang Habasyi tadi ya, orang kulit hitam yang sedang tak tahu apa dia buat pertunjukan tadi, kita pun tak tahu ya. Tapi ada ceritanya. Adalah kita panggil ya, anak tertua daripada kaum Habasyi. Jadi Arfidah ni adalah daripada kaum Habasyi juga ya, daripada Eritrea ya. Ini antara kita panggil anak-anak yang tertua lah ya.
Anak-anak sulung mereka dipanggil golongan Arfidah ni. Antara bukti bahawa baginda begitu memperhatikan, ya, Nabi sangat memperhatikan tentang apa? Tentang hal pergaulan dengan isteri dan keluarga secara baik dan lembut, adalah riwayat yang mengatakan bahawa baginda tidak pernah memarahi isteri baginda ketika mereka sedang membetulkan ucapan baginda. Ya, jadi maknanya Nabi kadang-kadang ada, ya, mungkin, ya, kita tak tahulah macam mana keadaan dia, ya, tak bagi contoh. Tapi kalau macam kita secara peribadi ada slip of tongue, ya, jadi kadang-kadang salah. Macam ustaz lah, ya, kadang-kadang nak sebut Nabi Musa, tapi tersebut Nabi Isa pula. Jadi isteri pun bagi tahu tadi apa ni, masa nak sebut Nabi Musa tadi ada tersebut Nabi Isa pula. Tak apalah, ya. Okey je kan, sebab manusia, ya, kita pun tak ada skrip. Semua dia datang macam tu je, ya. Jadi Nabi tidak memarahi mereka. Malah ada juga antara mereka yang menjauhi baginda selama 1 hari 1 malam. Pada suatu ketika Rasulullah bersabda kepada Aisyah, sesungguhnya aku mengetahui perbezaan kamu. Apakah kamu sedang marah atau tidak? Ya, kadang kita boleh agak lah, ya. Contoh kita balik dia sambut, ya. Isteri sambut, kemudian bila kita bercakap sepatah dia jawab 2-3 patah. Kadang kita cakap sepatah dia jawab, kadang tak bercakap. Itu boleh agak lah, mungkin tengah marah. Aisyah pun berkata, bagaimana cara Rasulullah mengetahuinya? Dia tanya, macam mana, ya? Macam mana boleh tahu, ya? How do you know, ya? Baginda bersabda, jika engkau tidak marah maka engkau akan berkata, tidak, demi Tuhan Muhammad, ya. Dan jika engkau sedang marah maka engkau akan berkata, tidak, demi Tuhan Ibrahim. Dia tak sebut nama Nabi, ya, sebab demi Tuhan Ibrahim ke Tuhan Adam ke, memang Tuhan yang samalah, ya. Jadi kalau dia okey, demi Tuhan Muhammad, ya, apa kita panggil, demi Tuhan Muhammad, ya. Tetapi kalau dia tengah marah dengan Nabi, ada benda yang dia tak puas hati, ya, dia akan kata demi Tuhan Ibrahim. Aisyah menjawab, benar ya Rasulullah, ketika aku marah maka aku tidak akan menggunakan namamu. Ya, tuan-tuan pun tahu cerita ketika Aisyah terfitnah, ya, dalam peperangan Bani Mustalik, kita dah belajar dah, ya, dalam jilid yang kedua, ya, jilid kedua kitab sirah kita, ya, yang dengan Moses pagi tu, kita dah sebut dah, ya, di Bukit Damansara pun kita dah sebut juga, ya, jilid yang kedua tu tentang bagaimana ketika Aisyah terfitnah, ya, bila orang tanya pada Nabi, Nabi pun tak boleh jawab sebab tak ada ayat Quran yang turun lagi. Ya, jadi bila tak ada ayat Quran yang turun lagi, maka Nabi tak boleh nak jawab. Ya, Nabi serah pada Allah sehingga Allah turunkan ayat. Ya, dan Aisyah rasa kecil hati sebab Nabi tidak defend dia. Ya, Nabi bukan tak nak defend, tapi tak ada bukti, ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang membersihkan Aisyah. Belum turun lagi ayat. Jadi Aisyah minta izin untuk pulang ke rumah Abu Bakar dan isterinya Ummul Ruman, ya, makna mak bapak pada Aisyah. Nabi benarkan. Setelah turun ayat Al-Quran surah An-Nur, ya, ayat yang ke-11 dan 12 surah An-Nur, ya, surah yang ke-24, maka Nabi datang dan Nabi bagi tahu kepada Abu Bakar bahawasanya telah turun ayat Al-Quran membersihkan Aisyah daripada tuduhan tadi. Jadi maknanya memang ada banyak kes-kes, ya. Pasal apa selalu disebut Aisyah ni? Sebab Aisyah antara yang paling lama, ya. Yang paling lama ialah Saudah paling lama sebab dia isteri nombor 2. Aisyah isteri nombor 3, ya. Saudah dah duduk dengan Nabi sejak di Mekah, ya, setelah Khadijah meninggal. Tapi Aisyah walaupun dinikahi oleh Nabi di Mekah, dia hanya duduk dengan Nabi di Madinah saja. Jadi dari segi timing tu, ya. Tetapi untuk travelling Aisyah selalu pergi. Bukan kerana Nabi favor dia, tidak, ya, tetapi kerana bila diundi nama Aisyah yang naik. Dan memang, ya, kita kata lebih mudah sebab Aisyah tak ada anak. Dia tak ada anak kecil, ya. Jadi dia lebih mudah, ya. Tapi kalau Ummu Salamah, cuba kita bayangkan. Kalau Ummu Salamah dengan anak kecil lagi, ya, cuba tuan-tuan bayang. Ketika suami dia meninggal, Ummu Salamah sedang syarat mengandung. Ya, tak beberapa lama setelah suami dia meninggal, dia melahirkan anak. Habis iddah dia, Nabi masuk Minang. Maknanya dia ada baby lagi. Sebab tu ketika Nabi sampai di rumah Ummu Salamah untuk giliran Ummu Salamah, kadang-kadang Ummu Salamah tak dapat melayan Nabi dengan baik, ya. Sebab apa? Sebab dia ada anak kecil, ya. Sebab tu dia minta anak dia Omar, ya, anak dia Omar bin Abi Salamah untuk menemani Nabi makan. Jangan biarkan Nabi makan seorang. Ya, tapi dia masak, dia siapkan. Cuma ada kadang-kadang keadaan tertentu dia tak boleh nak duduk bersama dengan Nabi. Jadi tu masalah dia. Tetapi macam tadilah Aisyah, tu lebih mudah. Sebab tu dalam peperangan, perang Uhud, Aisyah pergi. Perang Bani Mustalik, ya, pergi umrah, pergi apa lagi? Pergi haji dan sebagainya, Aisyah ikut. Ya. Kerana nama dia naik ketika diundi. Nabi buat undian juga. Okey tuan-tuan, ya. Itu yang boleh Ustaz sebut pada malam ni. Nak sambung bawah tu panjang tu, ya, biar dulu. Ini adalah khutbah Nabi pada waktu Hajjatul Wada'.
Ya, kita duk sebut selalu widak ya, bukan widak, wadak. Ya, hajjatul wada tu yang lebih tepat. Ya, nak berhenti pada apa ni? Muka surat 398. Ya, poin yang di atas tu nanti Rasulullah selalu memberikan wasiat tu, kita sambung pada ya bulan-bulan yang akan datang lah ya. Ada soalan apa? Silakan. Haji Mat Syah ada apa? Silakan. Tuan-tuan ada apa? Ya. Kak Zainab ada apa lagi? Tak ada Ustaz, terima Ada kasih. ya. Ya, sama orang lain. Kak Norma. Ustaz, Ya. Ini ini bermakna kalau kita isteri yang kedua ke ketiga, kalau kita cemburu boleh pecah talab juga ke? Janganlah ambil pengajarannya macam tu. Ya. Tapi kalau kata terpecah, ganti je lah. Gantilah. Ya. Kena ganti. Tapi ganti yang sebanding ya. Yang sebanding. Maknanya bukan ganti dia punya apa kita panggil ya, dia punya apa kita panggil koning akopal ya, kita balas balik dengan pinggan ayan ke ataupun pinggan plastik, tak. Dia kena sebanding. Ya, sebanding. Maknanya macam tadilah ya. Kalau pinggan tu jenis apa? Kena ganti macam tu. Macam kita ya. Jiran bagi kita sesuatu, kemudian anak kita terpecah, kita ganti dengan yang setimpal dengan tu ataupun yang jauh lebih baik. Macam tu tuan-tuan ya. Tapi bukanlah maknanya suruh kita pecahkan, bukan. Ya, pengajarannya bukan yang pecahkan tu, pengajarannya ialah sifat cemburu memang sentiasa ada ya. Pengajaran dia ialah kalau kita buat sesuatu yang bersalahan, kita kena buat ganti rugi ya, dan benda tu satu bentuk ya yang mengingatkan kita supaya macam tadi Ummu Salamah ya, right intention tapi wrong timing. Dia pun tak tahu makanan Aisyah tak siap lagi, dia pun tak tahu ya. Tapi macam tadilah peringatan kepada isteri-isteri yang lain ataupun kita adik-beradik. Dia bukan tengok dalam konteks isteri suami je tuan-tuan ya. Dalam konteks ahli keluarga kadang-kadang mak kita contoh kan. Mak kita sakit ya. Jadi kita nak jaga mak kita. Abang kita, kakak kita pun nak jaga. So kena take turn lah. Ya, dan ketika mak ayah kita dijaga oleh abang kita sebagai contoh ya. Kita datang ziarah, taklah salah, tak ada masalah ya. Tapi macam tadilah ya. Sebab bila mak ayah kita duduk di rumah abang kita, kakak kita, biarlah dia yang lebih melayan. Ya, kita boleh bantu-bantu. Ya, tapi macam kita kata main dish tadi, kalau makan tu biarlah datang daripada rumah abang kita, rumah kakak kita sepatutnya. Ya, kita boleh tapi sebagai side dish okey. Ya, tapi yang lain-lain tu kita jangan lebih. Ya, lebih pada orang lain lah yang menjadi tuan rumah ataupun yang menjadi host pada ketika itu. Itu pengajaran dia tuan-tuan. Okey, ada apa? Silakan. Ya, last sebelum kita tamat. Tak ada ya, kalau tak ada Datuk Datuk Azizul ada apa? Silakan. Tuan-tuan, ya ada apa? Tak ada, kalau tak ada sekadar terima kasih. Ya. Ustaz, saya teringat satu cerita yang Sofia ni selalu dicemburui oleh Aisyah. Ya, Sofia. Nabi pesan kalau dia cemburu lagi suruh jawab, aku keturunan Nabi Harun. Nabi Musa bapa saudaraku dan Muhammad suami aku. Maksud dia apa tu Ustaz? Kenapa Nabi mention yang dua yang Muhammad suamiku tu, saya faham lah. Ya, Kak Zainab rasa sebab apa? Sebab apa sebut Nabi Musa, Nabi Harun tu apa tu? Nak tunjukkan apa? Nak tunjuk apa tu? Ya. Aku keturunan Nabi Harun. Aku keturunan Nabi Harun. Pak Ya. dia Bapa saudara aku bapa saudara aku Nabi Musa. Suami aku Nabi Muhammad. Semua isteri Nabi, suami Nabi Muhammad. Tapi adakah semua isteri Nabi itu keturunan Nabi Musa, Nabi Harun? Tak. Maknanya apa tu? Nak tunjuk kemuliaan dia. Kemuliaan. Ya. Nah, orang Arab ya, mereka keturunan Nabi Ibrahim saja. Ya, keturunan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Ya, tapi Sofia keturunan Nabi Musa, ya, salah seorang daripada Nabi Ulul Azmi. Ya. Jadi Nabi Harun, ya, dan Nabi Muhammad juga. Jadi itu jawapan yang boleh mematahkan apa kita panggil sindiran daripada isteri Nabi yang lain. Sebab apa? Sebab manusia tetap manusia, dia ada cemburu, dia ada sakit hati, dia ada iri hati dan sebagainya. Itu sifat-sifat yang kita kena handle lah, ya. Kita kena terima. Tetapi kita jawab dengan baik, ya. Kak Meratul. Rasanya Aisyah ni lebih banyak cerita cemburu dia. Betul lah, sebab dia yang paling panjang usia, dia yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sebab kena tengok dalam 7 perawi hadis, nombor 1 Abu Hurairah kan? Abu Hurairah, nombor 2 Abdullah bin Umar, nombor 3 Anas bin Malik, nombor 4 Aisyah. Dalam 7 ranking perawi hadis mana ada perempuan? Aisyah seorang je.
ya, dan dia antara yang paling lama hidup. Ya, dia meninggal tahun yang ke berapa tu? Tahun 58 Hijrah. Maknanya dia hidup tu hampir 50 tahun selepas Nabi wafat. Hampir 50 tahun. Ya, cuba kita bayangkan. Sebab tu banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ni yang ada dalam masyarakat, dan Aisyah tidak apa kita panggil, ya, dia tak sembunyikan kisah-kisah tu. Sebab ini untuk pengajaran umat, untuk kita belajar. Ya, daripada kesilapan dia, daripada keterlanjuran dia, ya. Itu benda-benda yang kita tak boleh nak nafi lah, sebab isteri-isteri lain kebanyakannya meninggal lebih awal. Ya. Sebab apa tak ada cerita Khadijah punya cemburu apa semua. Tak sampai pada kita. Sebab Aisyah pun Khadijah dah meninggal lebih awal. Ya. Zaman Khadijah tu belum ada puasa Ramadan, belum ada solat 5 waktu, belum ada. Isra' Mi'raj tak ada lagi. Ya. Macam mana? Ya, kita nak dengar cerita-cerita dalam mengenai Khadijah, tak banyak. Ya. Macam itulah cerita dia. Okey tuan-tuan, sekadar tu terima kasih ya pada semua, Haji Mat Syah, ya, pada Haji Nazri, tuan-tuan dan puan-puan yang sudi ikut program kita malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat, ya. Ulang kaji balik tuan-tuan. Ya, tuan-tuan yang belum ada buku, cari buku ni, ya. Baca balik, ya, kena buat banyak revision lah tuan-tuan, ya. So sekadar tu, ya, mudah-mudahan ada manfaat. Bertemu kita pada minggu depan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Thank you, Semua yang dah Ustaz. bayar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Abang Syah. Sama-sama Nazri.